Buletin Didik 25 September bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM mengalu-alukan kerjasama semua pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan dan korporat dalam membantunya mentransformasi sistem pendidikan negara. Pendekatan ini dilihat dapat menjadi antara pemangkin usaha kementerian dalam memperkasa ekosistem pendidikan yang mampan dan inklusif. Hasrat itu disuarakan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin ketika memenuhi undangan Yayasan Teach for Malaysia YTFM bagi merasmikan sambutan ulang tahun ke-10-nya di Ken TTDI Kuala Lumpur. Turut hadir Tunku Ali Ridauddin Ibni Tunku Muhri selaku pengerusi YTFM, pengurusan kanan KPM, wakil Teach for All Network YTFM serta rakan strategik bidang pendidikan. Dalam majlis itu, beliau kongsikan inisiatif yang telah dilaksanakan KPM dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan negara. Antaranya pelaksanaan PDPR, pemansuhan UPSR dan PT3 serta pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Usaha ini bertujuan menarik minat murid untuk belajar serta mencungkil bakat dan membangunkan potensi murid ke tahap yang optimum. Beliau turut mengharapkan kerjasama strategik antara KPM dan YTFM dalam bidang pendidikan dapat membantu murid khususnya di kawasan pedalaman dan luar bandar. Dalam perkembangan lain, semua pihak bawah naungan KPM perlu menggandakan inisiatif menganjurkan pelbagai program berkaitan olahraga selain acara tahunan seperti Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Operasi Sekolah Dr. Norisa Suhaili, ia kerana olahraga antara kaedah untuk membina peribadi mulia dalam kalangan masyarakat, terutamanya generasi masa hadapan. Dan kita lihat peluang itu terbuka luas. Kita ada kesukma, kita ada kejohanan lain sama ada kebangsaan ataupun antarabangsa. Give your best. Buat yang terbaik, persediaan, latihan dan kita tahu dalam kejohanan sukan seperti ini bukan hanya kekuatan mental, bukan hanya kekuatan fizikal, tetapi apa yang juga penting, sama pentingnya ialah dari segi kita kena mempelajari strategi, kita kena memperbaiki teknik dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian penutupan kejohanan olahraga MSSM kali ke-62 di Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur semalam. Tambahnya, objektif sukan olahraga juga seiring dengan elemen sekolahku sejahtera yang diterapkan kepada murid di sekolah. Dalam pada itu, kejohanan olahraga MSSM kali ini menyaksikan kontijen Sabah sebagai juara keseluruhan apabila memungut 15 emas, 16 perak dan 10 gangsa. Manakala Johor di kedudukan kedua dengan 15 emas dan 9 perak, sementara Selangor 11 emas dan 8 perak di tempat ketiga. Kejohanan kali ini mempertandingkan 28 acara bermula 20 hingga 24 September. Usaha tangga kejayaan peribahasa ini sering menjadi sebutan ramai terutamanya golongan belia dalam menjadikan impian mahupun cita-cita masing-masing sebagai realiti. Itu jugalah yang disebut-sebut kebanyakan atlet yang bertanding pada MSSM tahun ini. Menurut pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Muhibah dari Sandakan Sabah, Pengiran Aidil Auf Hajam, pemenang pingat emas acara 4x400 kategori lelaki bawah 18 tahun, usaha bersama adalah pendorong utama untuk mereka meraih kemenangan secara keseluruhan sekaligus menaikkan nama negeri di bawah bayu. Kami start training untuk MSSM dari, kalau saya sudah setahun lebih. Dorang sama juga, setahun lebih untuk pergi MSSM lah. Gembira, happy, ada rasa takut sikit kami adalah penentu juara keseluruhan untuk Sabah sebab ada bergigit sedikit dengan Johor. Jadi alhamdulillah syukur. Bercita-cita menjadi wakil negara, Pengiran dan rakan-rakannya bakal mempersiapkan diri untuk memasuki Sukma 2024 dalam acara yang sama. Memecahkan rekod acara lontar peluru lelaki bawah 15 tahun pula melayakkan Earl Isaac diiktiraf sebagai olahragawan MSSM 2022. Atlet ini merekodkan lontaran sejauh 18.26 meter untuk menambah koleksi pingat emas negeri di bawah bayu.
pengiktirafan olahragawati kejohanan pula diberikan kepada pelajar STPM dari Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang Miri Sarawak, Eng Ji Zuan. Meskipun mengalami kecederaan pada sikunya sepanjang sesi latihan, ia bukan penghalang sama sekali untuk atlet ini mencipta rekod baharu acara rejam lembing dengan catatan 44.10 meter. Actually, still a lot of things need to improve lah, like my technique, so I'll be more focused on my technique lah. Yeah. Feel very happy lah, sangat gembira. Sebab kali ini last time saya join MSSM dan juga saya tak pernah ambil olahragawati sebelum ni, so amat bangga lah dan juga gembira. Thank you Sarawak. Selain memasang niat melepasi saringan kesukan C di Kemboja tahun depan dalam acara sama, Jing Zuan juga berharap mendapat panggilan menyertai skuad kebangsaan dalam masa terdekat. Keduanya 1997 dan yang keempat dan yang ketiga tidak. Mempelajari sains dalam bentuk gamifikasi berunsurkan penyiasatan pastinya memberi lebih keterujaan kepada pelajar. Segmen aktiviti minggu ini menampilkan aplikasi yang diberi nama Planters Detective di mana pelajar dapat melihat secara langsung proses eksperimen dilakukan di makmal menerusi grafik yang disediakan. Permainan ini merangkumi 9 subtopik subjek sains berkaitan tumbuhan bagi sukatan pelajaran untuk pelajar tingkatan 1 hingga 3. Melihat kepada subjek pembiakan tumbuhan antara silibus yang kurang digemari pelajar, Guru Cemerlang Sains SMK Pendeta Zakbar Cikgu Muhammad Luqmanul Hakim Kamaruzzaman membangunkan aplikasi ini kira-kira 2 bulan yang lalu. Dalam bab pembiakan tingkatan 1 ni ada 3 kaedah pembiakan mereka kena tahu. Yang pertama pembiakan dalam manusia, yang kedua dalam haiwan dan yang ketiga dalam tumbuhan. Tapi bila ajar pembiakan dalam tumbuhan dengan pembiakan dalam haiwan, mereka boleh bayangkan proses tersebut. Sebab memang mereka tahulah tentang proses tersebut. Tapi bila nak masuk je tentang pembiakan dalam tumbuhan, mereka dah rasa macam demotivated tau. Dia rasa macam, cikgu, tumbuhan pun ada buat pembiakan ke? Jadi dari situlah saya nampak yang perlu ada sesuatu yang lebih berbentuk visual. Perlu dimainkan secara berkumpulan dengan sekurang-kurangnya 5 orang dalam satu kumpulan. Planters Detective adalah satu bentuk papan permainan yang digabungkan dengan elemen realiti tambahan atau augmented reality. Murid boleh menggunakan telefon mereka untuk melihat bagaimana proses persenyawaan itu berlaku. Terdapat 90 gambar berkaitan tumbuhan pada paparan permainan. Seorang murid perlu menjadi ketua detektif, di mana ketua detektif ni berperanan untuk mengawal dan juga mengawal masa dan juga mengawal permainan tersebutlah. Dan 4 lagi pemain akan bermain permainan ini di mana dia akan ada satu kad tu mengandungi gambar rajah. Okay? Jadi murid perlu meletakkan kad tu di tengah papan permainan dan murid lain kena cepat-cepat cari gambar yang sama berkaitan dengan kad. Gambar itu pula adalah gambar yang berkaitan dengan subtopik tumbuhan ni lah. Contoh kalau kita nak ajar berkaitan dengan daun. Jadi akan ada 3 gambar daun yang berlainan. Murid kena cepat-cepat cari. Sebagai ganjaran, murid yang menang akan mendapat token, manakala yang kalah perlu membaca jawapan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kalau sebelum ni kita minta murid untuk menulis struktur tumbuhan, mereka ada tertukar beberapa bahagian. Dan kedua, mereka kena fahami perbezaan antara struktur yang ada pada tumbuhan yang kita namakan sebagai pistil dan juga stamen. Jadi mereka sering tertukarlah kedua-dua struktur tersebut. Tapi bila mereka dah bermain permainan Planter Detective ni, mereka sudah boleh menulis struktur itu dengan betul. Boleh namakan struktur itu dengan betul. Gabungan elemen maujud dan teknologi digital dalam aplikasi ini memberi lebih pendedahan dan eksplorasi serta pemahaman yang lebih jelas, lebih-lebih lagi untuk pelajar kategori lemah dan sederhana.
Ada kanak-kanak yang tidak pernah merasai pantai atau menyentuh air laut, apatah lagi melihat secara dekat keindahan hidupan marin. Itu keterujaan sebahagian murid pedalaman yang berpeluang menjadi ranger muda. Ia antara inisiatif Taman-Taman Sabah (TTS) meningkatkan kepentingan kesedaran pemeliharaan khazanah alam untuk kanak-kanak. Jika sebelum ini ada kalangan mereka hanya terdedah secara maya, tayangan video, ceramah, pameran, buku dan seumpamanya, kini murid terpilih untuk mempelajari dan meneroka kawasan perlindungan marin secara fizikal di sekitar 5 buah pulau taman marin tertua di Malaysia, Taman Tunku Abdul Rahman baru-baru ini. Percaya ada lagi mereka yang belum pernah menyentuh air laut pun, biarpun mereka sudah dalam umur yang begini, sudah mencapai tahun 4, tahun 6 begitu. Dan ada yang tidak berpulang menyentuh air laut, apatah lagi melihat kepada dasar-dasar laut. Jadi peluang-peluang ini adalah amat baik supaya ilmu itu dapat disebarkan kepada semua lapisan pelajar. Program Ranger Muda kali ini melibatkan 72 murid dari 15 sekolah dari 7 daerah di Sabah. Aktiviti selama 2 hari ini juga bermatlamat memastikan Ranger Muda dapat menimba pengetahuan ekosistem marin. Secara tidak langsung, mereka boleh menjadi duta kecil dalam menyebarkan kesedaran kepentingan menjaga kelestarian alam semula jadi kepada rakan lain. Pertama kali saya dapat naik bot laju, jadi saya memang sangat mungkin macam hampir mabuk masa pertama kali naik. Oh, tadi kami pergi hiking. Lepas tu kami pergi tengok tu mangrove. Tu pokok bakau. Untuk bawa siapa? Cucu. Oh, cucu. Iya. Umur? 8 tahun. 8 tahun. So, apa perasaan dia? Perasaan dia amat gembira dengan mengikuti perkemahan ini. Komitmen pendidikan pemeliharaan alam bukan hanya tertumpu dalam kelas semata-mata. Sebaliknya, pendedahan realiti juga penting untuk menyemai semangat cintakan alam sekitar. Lebih 1,000 murid dari Sekolah Kebangsaan Iskandar Perdana di Seri Iskandar Perak berpeluang menyertai pembarisan sempena penutupan sambutan Bulan Kemerdekaan 2022. Jika sebelum ini upacara pembarisan hanya dapat disaksikan di televisyen atau dalam talian, kali ini mereka dapat merasai sendiri menyertainya meskipun jarak perarakan hanya 250 meter. Menurut Guru Besar SK Iskandar Perdana, Ahmad Fadil Arif, pihak sekolah mengadakan program ini sebagai inisiatif untuk memberi satu nilai tambah kepada murid dalam menanamkan semangat cintakan negara. Sebanyak 45 kontijen termasuk pesara guru, murid prasekolah, pasukan bola sekolah dan badan beruniform terlibat dalam program ini. Jadi saya rasa program ini sangat memberi makna kepada semangat pelajar-pelajar untuk membina jati diri bagi cintakan negara. Tambahnya, 2 minggu diambil oleh pihak sekolah bagi membuat persiapan memastikan pembarisan yang dijalankan di luar kawasan sekolah ini berjalan lancar. Pihaknya turut mendapat kerjasama daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Perak Tengah Rela dan beberapa agensi kerajaan yang lain. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG turut membantu dalam melaksanakan pembarisan yang julung kali diadakan bagi peringkat sekolah rendah. Jelas Ahmad Fadil, penglibatan itu dilihat amat menggalakkan apabila mereka datang awal pagi untuk melihat pembarisan anak-anak mereka. Malah ada yang sanggup berkorban masa dan wang untuk menghias baju perarakan dan basikal. Tindakan pantas Jabatan Bomba dan Penyelamat Larkin Johor Bahru berjaya menyelamatkan 12 kanak-kanak dan 5 orang guru sebuah tadika. Ia selepas mereka terperangkap dalam banjir kilat di Jalan Muhammad Amin susulan hujan lebat awal pagi tadi. Berkaitan itu, beberapa kawasan termasuk Jalan Kolam Air, Kampung Skudai Kiri, Kampung Sulaiman Menteri, Kampung Pekajang dan Tiram Duku dinaiki air setinggi 0.5 meter. Timbalan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Larkin Penguasa Bomba Muhammad Faiz Sulaiman berkata sepasukan anggota dan pegawai dikejarkan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan jam 9.30 pagi. Semua kanak-kanak yang berusia 7 bulan hingga 6 tahun serta guru terlibat dibawa keluar kira-kira jam 9.40 pagi menggunakan sebuah jenjol bomba dan sebuah kenderaan utiliti pelbagai guna. Turut dinaiki air sebuah lagi tabika di Kampung Skudai Kiri, namun tiada mangsa dilaporkan kerana premis berkenaan ditutup hari ini.
Banjir ni tadi start pada pagi sebelum pukul 7.30. So kami dah boleh inform parents lah untuk bagi tahu jangan datang sekolah dulu. Sebab air dah mula naik kan. Kalau datang sekolah takut budak-budak ni licin ke apa. So parents pun okey. Rumah diorang pun ada yang banjir juga. Mungkin sistem pembaritan di Skudai Kiri ni yang jadi masalah sebenarnya. Dah berlama jugalah sejak tu. Sejak tu kita akan kekurangan modal lah untuk barang-barang akan rosak, macam-macam lah. Anak-anak murid kita terpaksa cutikan. Banjir kilat surut 4 jam kemudian dan tiada penduduk yang dipindahkan. Selepas pembukaan sekolah rendah pada 2015 diikuti sekolah menengah 3 tahun kemudian, sekolah khas Puy du Fou di Perancis membuka satu lagi cawangan. Ia merupakan sekolah menengah kedua yang telah pun dibuka untuk hampir 300 pelajar. Di Akademi Puy du Fou, selain kurikulum kebangsaan Perancis, pelajar juga perlu mengikuti pelbagai latihan artistik dan sukan selama 6 jam seminggu. Ia antaranya meliputi kelas tunggangan kuda, pertempuran tarian atau teater. Pelajar boleh memilih kelas yang diminati atau yang sesuai dengan mereka. Menerusinya, pihak sekolah berharap dapat menggalakkan lebih banyak penglibatan murid dalam bidang seni dan budaya. Sekolah ini juga membenarkan pelajar terlibat dalam persembahan di luar sekolah, pada masa sama membantu mereka tidak tercicir daripada kelas akademik. Kajian mendapati bayi di dalam kandungan memberi tindak balas terhadap rasa makanan yang dimakan oleh ibu mereka. Menurut kajian itu, janin memberikan mimik muka berbeza bergantung kepada perisa yang dihadamkan oleh ibu mereka. Kajian oleh Universiti Durham di Glasgow, United Kingdom dianggap menyokong teori bahawa janin di dalam kandungan boleh merasai makanan. Kajian dibuat dengan menggunakan pengimbas ultrasound 4D ke atas 100 wanita hamil selepas mereka makan kapsul berperisa lobak atau kangkung. Imbasan menunjukkan janin menunjukkan mimik muka tidak suka selepas ibunya makan kangkung. Tetapi apabila ibunya makan lobak, janin mula tersenyum. When they're actually encountering different types of vegetables, green vegetables especially. And if they have had the taste already before, they get used to it, and then afterwards there won't be a problem of eating it, you see, and they might even prefer it. Menurut ibu bayi, reaksi lain yang dialami mereka ialah bayi akan lebih kuat menendang atau bergerak. Kajian ini membantu saintis memahami perkembangan rasa dan bau manusia. Begitupun masih ada ibu yang menolak teori itu. They all like fruit. They're good eaters of fruit. My oldest daughter, with age, is becoming a bit fussy. She doesn't like meats and things like that. But I've always eaten meat, so I don't think that's come from there. When they were babies, when we were weaning them, we gave them lots of different varieties of stuff that I'd had when I was pregnant, and they ate it okay. And now they're making their own minds up that they don't like it. Penyelidik kini menjalankan kajian susulan ke atas bayi sama untuk melihat sama ada perisa yang mereka rasai semasa di dalam kandungan mempengaruhi makanan kegemaran mereka ketika membesar. Ialah tanking, iaitu apabila oponen baling bola, kita akan tank menggunakan bola yang kita pegang. Contohnya, Sukan Malaysia Sukma ke-20 melabuhkan tirainya secara rasmi semalam dalam satu majlis yang cukup meriah. Ia menandakan tamatnya Tamasya Sukan Dwi tahunan itu dengan kontingen Johor dinobatkan selaku juara keseluruhan.
Upacara penutup di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak Dekta Universiti Kebangsaan Malaysia semalam dimulakan dengan ketibaan maskot Sukma Oyen diikuti perarakan masuk 15 kontijen negeri bertanding termasuk Brunei selaku kontijen jemputan. Lebih 2,000 atlet dan pegawai hadir bagi memeriahkan majlis penutupan yang disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo. Majlis itu kemudian digamatkan lagi dengan penampilan 3 legenda sukan negara, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, Datuk Lee Chong Wei dan Datuk Nicolan David yang menyampaikan trofi kepada atlet lelaki dan wanita terbaik serta juara keseluruhan. Atlet lelaki dan wanita terbaik Sukma masing-masing dibolot atlet Johor iaitu Muhammad Fakhrullah Muhammad Rumaizi bagi sukan kanu dan atlet renang Tan Rauzin. Kontijen Johor muncul juara keseluruhan buat julung kalinya dalam sejarah Sukma apabila cemerlang mengumpul 77 emas, 52 perak dan 43 gangsa. Manakala Terengganu berada di tangga kedua, 64 emas, 49 perak dan 56 gangsa. Bola Sepak Liga Super. Hanya satu perlawanan berlangsung semalam menyaksikan Penang kembali mendapat rentak menang apabila meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas KL City. Perlawanan Liga Super minggu ke-19 berlangsung di Stadium Bandaraya. Tuan rumah mendapat peluang membuka jaringan seawal minit ke-8 tetapi sepakan Lucas Espindola da Silva tersasar. Namun sasaran Lucas yang juga kapten Penang di babak kedua menepati sasaran apabila meledak gol tunggal pasukan tuan rumah pada minit ke-76. Ia sekaligus menyaksikan skuad Harimau Kumbang mencatat kemenangan kedua musim ini. 3 mata diraih bagaimanapun tidak mengubah kedudukan Penang di tangga tercorot dengan rekod 13 kalah dan 4 seri. Sementara KL kekal di tangga ke-6 selepas mencetak 7 menang, 5 seri dan 7 kalah. Sementara itu, bekas pengendali kebangsaan Tan Cheng Ho dilantik sebagai jurulatih baharu skuad Selangor FC. Perkembangan itu dimaklumkan kelab berkenaan di Facebook rasmi mereka menerusi hantaran muat naik video pendek. Cheng Ho, 54 tahun, pernah membimbing Kedah sebelum mengetuai skuad kebangsaan menggantikan Michael Fassbender yang melepaskan jawatannya susulan prestasi kurang memuaskan kebelakangan ini. Kehadiran Cheng Ho jelas dialu-alukan penyokong gergasi merah yang mahukan pasukan itu kembali sebagai pencabar utama trofi di Liga Malaysia. Cheng Ho pernah merangkul kejuaraan Liga Perdana 2015 dan Piala Malaysia 2016 waktu bersama Kedah. Visual pelancaran roket SpaceX yang membawa satelit 52 Starlink ke orbit mengakhiri buletin didik. Starlink adalah sistem satelit yang dibina untuk membawa akses internet ke 40 negara. Saya Nolifah Ghani, salam hormat dan Assalamualaikum.